Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada pagi ini, jom sama-sama dengan Ustaz membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, alhamdulillah. Okey, pada pagi ini Ustaz nak mengajar tentang ataupun tajuk ataupun bab yang ada dalam buku teks kamu itu iaitu awqatu as-salawati al-mafrudati. Apa makna dia? Waktu-waktu solat wajib. Waktu-waktu solat wajib. Okey. Seperti mana yang kamu tahu, solat wajib yang kita wajib sembahyang ataupun wajib kita kerjakan iaitu ada berapa? Ada lima. Ada lima waktu solat yang wajib yang mesti kita lakukan sehari semalam. Setiap hari ini 24 jam ada 5 je waktu untuk kita mengerjakan solat wajib. Apakah solat wajib yang 5 tu? Okey, mari kita sama-sama belajar. Okey. Solat wajib yang pertama yang wajib kita lakukan, yang mesti kita lakukan, yang tak nak kita kena buat. Dalam keadaan macam mana sekalipun, kita demam ke, kita kurang sihat ke, kita sihat ke, kita sibuk ke, kita tak sibuk ke, dalam keadaan macam mana sekalipun, kita wajib lakukan solat 5 waktu ni. Kalau kita tinggalkan dengan sengaja, maka berdosalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Yang menyuruh solat ni, yang menyuruh sembahyang 5 waktu sehari semalam yang wajib ni, yang 5 waktu yang wajib ni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ustaz, bukan siapa-siapa yang menyuruh kamu sembahyang ni. Yang menyuruhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita. Allah sebagai Tuhan kita, Allah Tuhan kita yang Maha Esa, yang menyuruh kita melakukan atau kita buat kewajipan iaitu solat 5 waktu sehari semalam. Jadi kita tak nak kita mesti buat. Solat itu adalah tiang agama. Kalau tak solat, maka kita ibarat rumah yang tak ada tiang lah. Kalau kita tak sembahyang, ibarat kita rumah kita tak ada tiang. Kamu bayangkan kalau rumah tu tak ada tiang, boleh tak rumah tu berdiri tegak ataupun terbina je rumah tu tanpa tiang? Boleh tak? Semestinya tidak boleh tanpa tiang. Okey, baik. Solat yang pertama yang wajib kita lakukan iaitu solatu as-subhi, solat subuh ataupun juga dipanggil as-salatu al-fajri, solat fajar. Tapi tak apalah, kita sinonim dengan solatu subhi, solat subuh. Solat subuh. Seperti mana kamu tahu dah solat subuh ni waktu bila? Bukan pada waktu tengah hari, bukan waktu petang, iaitu awal pagi. Okey, solat subuh. Awwalu waqtiha. Bermulanya solat subuh tu bila? Bi zuhuri al-fajri as-shadiq. Munculnya ataupun keluarnya fajar shadiq. Keluarnya fajar shadiq. Nanti Ustaz terangkan dalam gambar macam mana fajar shadiq ni keluar. Nanti Ustaz terangkan dalam video selepas ni. Okey, seterusnya. Habis solat subuh tu bila? Habis akhiru waqtiha. Berakhirnya solat subuh tu bila? Ataupun habisnya solat subuh tu bila? Bi tulu'i asy-syamsi. Bi tulu'i, keluarnya. Asy-syamsi apa dia? Matahari. Keluarnya matahari. Bila keluarnya matahari, maka habislah solat subuh tersebut. Masuknya waktu subuh, keluarnya fajar, bukan matahari fajar, cahaya shadiq. Fajar ni cahaya. Keluarnya fajar shadiq.
Bila habisnya solat subuh, keluarnya matahari. Bila matahari dah mula naik tu, maka kat situ habislah waktu solat subuh. Okey, seterusnya adadu ar-rakaati. Adadu ar-rakaati. Bilangan. Adadu ni bilangan. Ingat hafal. Hafal perkataan yang Ustaz cakap ni. Adadu ni bilangan. Rakaat ni rakaat lah. Rakaat yang kita sembahyang dekat 4 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat, 23 rakaat. Kan? Tu adalah bilangan rakaat. Rakaat ni berapakah rakaat dia? Rakaat sembahyang subuh ni. Rakaatani. Rakaatani. Berapa? 2 rakaat. Rakaatani 2, hanyalah 2 rakaat sahaja yang dituntut ataupun yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Hanya 2 rakaat saja untuk sembahyang subuh. Sembahyang subuh hanyalah 2 rakaat. Okey, lafaz niat, lafzu an-niyati, lafaz niat dia, lafaz niat untuk solat subuh tersebut. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ni lafaz niat yang kita baca sebelum kita angkat takbir. Semasa kita angkat takbir tu dinamakan niat. Niat tu di dalam hati. Ni lafaz niat. Lafaz niat ni kita mesti berkata-kata atau bercakap ataupun mengeluarkan menggunakan mulut. Sebelum kita angkat takbir, masa kita dah berdiri tegak tu, kita mula baca lafaz niat. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Barulah kita akan takbir. Allahu Akbar. Betul tak? Tu lafaz niat dia. Okey, seterusnya lepas subuh, kita masuk pula iaitu solat wajib yang kedua, iaitu solatu az-zuhri. Solat zuhur. Yang kedua. Masuknya waktu zuhur bila? Awwalu waqtiha. Bermulanya waktu zuhur bila? Min zawalish syamsi. Apabila tergelincirnya matahari. Macam mana tergelincir tu? Nanti sekejap lagi Ustaz akan terangkan pada video yang selepas ini, insya-Allah. Tapi bilanya waktu zuhur ni apabila tergelincirnya matahari. Seperti mana kamu tahu, solat zuhur ni bukanlah solat di awal pagi, bukanlah solat pada waktu petang, bukanlah tengah malam. Solat zuhur ni apabila kamu tahu kan, biasa kan kat sekolah kan, waktu tegak-tegak matahari atas kepala kamu tu, lepas tu sikit kamu diwajibkan untuk solat zuhur. Kamu tengok mulalah azan di masjid-masjid, di surau-surau menandakan masuknya waktu solat zuhur apabila matahari tegak-tegak di atas kepala kita. Okey, baik. Seterusnya, akhiru waqtiha, habisnya waktu zuhur tersebut. Habisnya waktu solat zuhur tersebut. Iza sara zillu kulli syai'in mislahu. Semuanya, apabila semuanya dalam keadaan yang sama. Nanti Ustaz akan terangkan macam mana dalam keadaan yang sama tersebut. Habisnya solat zuhur tersebut cuma dalam keadaan yang sama. Contohnya ada tiang. Bayangkan tiang tu sama panjang je. Tu makna dia. Sekejap lagi Ustaz akan bagi dalam bentuk video yang lebih jelas. Okey. Bilangan rakaat ni pula. Adadu ar-rakaati. Bilangan rakaat zuhur, solat zuhur ni berapa? Arba'a rakaatin. Yang tadi solat subuh tadi hanyalah 2 rakaat. Arba'ah berapa? Wahid 1. Isnani 2. Salasa 3. Arba'ah 4. Bilangan solat zuhur hanyalah 4 rakaat. Hanyalah 4 rakaat saja yang diwajibkan ke atas umat Islam, ke atas kita. Solat zuhur 4 rakaat. Arba'a rakaatin.
Untuk lafaz niat solat zuhur, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Fardu zuhur. 4 rakaat, arba'a rakaatin, 4 rakaat adaan lillahi ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Apa-apa segala ibadat yang kita lakukan, niat kita mestilah. Mestilah kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana orang lain. Kerana ibu ni, ataupun kerana ayah ni. Kalau ayah cakap kalau sembahyang dapat RM2. Mana tu kita sembahyang untuk ayah kita, untuk mak kita. Salah. Sembahyang kita tidak diterima. Ataupun sembahyang kita kurang pahala dia. Kalau kita nak full markah pahala untuk setiap solat, kita mesti yang pertama sekali, nawaitu kita, niat kita, tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita terpencung niat kita ke arah benda-benda yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, solat zuhur solat zuhur 4 rakaat, ni lafaz niat dia. Seterusnya, masuk pula solat asar. Solat asri, salatul asri. Solat asar. Lepas zuhur asar kan? Okey. Awalu waktiha, masuknya bermulanya waktu solat asar ni bila? Binihayati waktu zuhri. Bila habisnya waktu zuhur. Terus masuk waktu asar. Akhiru waktiha. Habisnya waktu zuhur tu. Habisnya waktu asar tu bila? Bi ghurubi syamsi. Apabila terbenamnya matahari. Bila matahari tu, daripada zuhur tadi, matahari tegak kan? Tegak atas kepala kita. Bila dah habis je waktu asar, matahari tu dah kat bawah. Ke atas kepala, atas kan tegak tu kepala kita. Bila kita dah waktu asar, pasal tak? Bila petang-petang kamu main kan? Kamu nampak matahari tu semakin turun kan? Bila habis waktu asar, matahari tu dah hampir-hampir cecah sama dengan tanah tu. Bila kita pandang ke ujung tu, matahari tu nampak dah turun, dah nak hampir hilang dah matahari tu. Bila terbenamnya matahari tersebut, maka habislah waktu solat asar. Seterusnya, adadu ar-rakaati. Ni bilangan rakaat ni bila? Berapakah bilangan rakaat solat asar ni? Sama juga dengan solat zuhur tadi. Berapa? Iaitu arba'a rakaatin. 4 rakaat. 4 rakaat. Dalam solat ni, bila Allah Ta'ala suruh 4 rakaat, kamu kena buat 4 rakaat. Kalau Allah Ta'ala suruh memerintahkan kita untuk buat 2 rakaat macam solat subuh tadi, kena buat 2 rakaat. Kalau Allah Ta'ala menyuruh kita ataupun memerintah kita 3 rakaat, contoh solat maghrib, kita kena buat 3. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Contohnya, kalau waktu zuhur ni, Allah Ta'ala wajibkan kita solat zuhur dengan solat asar ataupun solat asar ni hanyalah 4 rakaat. Kita lebih rajin, kita buat sampai 8 rakaat. Ataupun kita malas, kita buat 2 rakaat sahaja. Maka solat kita batal ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana kita melanggar perintah Allah Ta'ala. Allah suruh 4, kita buat lebih atau buat kurang daripada 4. Tak boleh. Hanya 4 saja. 4, Allah kata 4, 4 lah kita buat. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Okay dia. Tu bilangan rakaat untuk solat asar. Hanyalah 4 rakaat. Okey, lafaz niyat tu. Lafzu an-niyati. Lafaz niat dia. Usalli fardal asri arba'a rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardul asar 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Solat asar. Okey, masuk pula solat maghrib. Solat maghrib. Awalu waktiha. Bermulanya bila solat maghrib ni? Bi ghurubi syamsi. Habisnya solat asar tadi, terus masuk solat maghrib. Iaitu bila? Bi ghurubi syamsi. Apa Ustaz sebut tadi? Bi ghurubi ni apa? Bi ghurubi ni adalah terbenamnya matahari. Asyamsi ni apa? Asyamsi ni
matahari. Kena ingat tau. Kena hafal perkataan yang macam ni. Bighurubi ni terbenam. Asyamsi ni apa? Matahari. Kena hafal lah. Bintang apa dia? Bulan apa dia? Asyamsi apa dia? Kena tahu. Okey. Bila terbenamnya matahari, bermulalah masuknya waktu solat maghrib. Akhiru waktiha. Habisnya bila? Habisnya ataupun akhir waktu zuhur tu bila? Mughibu asyafaki al-ahmar. Habisnya bila waktu maghrib ni? Apabila hilangnya cahaya kemerahan. Bila hilangnya cahaya kemerahan di langit tu, maka habislah waktu solat maghrib. Kamu perasan tak? Kalau petang-petang, kalau waktu cantik lah, kalau waktu hujan macam sekarang ni, mungkin kita tak nampak lah. Sebab kita tak nampak cahaya matahari tu keluar kan. Sebab ditutupi. Cahaya matahari tu ada, matahari tu keluarkan cahaya sebenarnya. Memang dia keluarkan cahaya. Cuma kalau waktu-waktu nak hujan ni, waktu sekarang macam sekarang ni kan, yang kita tak nampak ni, sebab ditutupi oleh awan gelap. Bila ditutupi oleh awan gelap, cahaya tersebut tidak menembusi awan tersebut dan tidak nampaklah tak sampailah cahaya tersebut, cahaya kuning-kuning tu pun, cahaya matahari tersebut tak sampai pada kita. Kita nampak gelap je kan waktu nak hujan kan, kita tak nampaklah cahaya matahari. Tetapi sekiranya cahaya cantik, waktu cantik kita nampak keluarnya cahaya matahari tersebut, maka kita akan perasan. Perasan tak? Waktu maghrib tu, bila waktu petang tu kamu tengok, cahaya dia lain. Cahaya dia kuning, oren, merah-merah kan? Kemerah-merahan kan? Bila keluarnya waktu tersebut, merah-merah di kaki langit tersebut, menunjukkan masuknya waktu maghrib. Apabila hilangnya cahaya merah-merah tersebut, maka berakhirlah waktu maghrib. Perasan tak kalau waktu cantik memang biasa ada. Memang biasa ada. Untuk kita perhatikan. Waktu-waktu masuknya maghrib, waktu-waktu berakhirnya maghrib. Walaupun sekarang kita senang. Bunyi je azan, kita dah tahu dah. Okey, dah senja ni, maghrib lah kan. Kalau waktu pagi tu, bila azan tu, subuh lah kan. Bila tengah hari tu, kamu dah tahu dah. Okey, ni solat zuhur. Lepas zuhur, bunyi azan lagi. Tu menandakan waktu asar. Sebab sekarang kita ada jam digital. Senang untuk kita mengetahui masuknya waktu-waktu solat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azan tu dia tak ada azan. Okey, dia azan, tiba azan pukul 9 pagi. Maksudnya waktu duha. Tak ada, dia tak azan. Azan ni hanyalah berkumandang apabila masuknya waktu-waktu solat yang wajib sahaja. Azan yang kamu dengar melalui radio ke, melalui TV ke, surau ke, masjid-masjid ke, semuanya dilakukan apabila menandakan masuknya waktu solat yang wajib. Solat yang kita terangkan ni lah. Daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 5 waktu sehari semalam. Okey, bilangan habisnya waktu maghrib bila? Hilangnya cahaya kemerahan. Ahmar ni merah. Ahmar ni merah. Dekat langit tu cahaya merah dah hilang. Sebab dah nak malam kan, dah gelap kan. Dah hilangnya cahaya merah tu menunjukkan habisnya waktu maghrib. Tapi kalau waktu nak hujan, kamu tak nampaklah cahaya tersebut. Okey. Adadu ar-rakaati, bilangan rakaat dia. Salasu rakaatin. Subuh tadi 2 rakaat. Zuhur dengan asar tadi 4 rakaat. Untuk maghrib, ganjil pula. Salasu rakaatin. Salasu berapa? Ingat, kena ingat Salasu 3 rakaat. Salasu 3. Ingat. Arba'ah 4. Kena ingat tu. Jangan lupa. Nanti senang. Sebab dalam soalan-soalan yang Ustaz bagi biasanya dalam bahasa Arab, Ustaz tak terjemah soalan nanti dalam bahasa Melayu. Jadi kamu kena tahu. Kamu kena faham sendiri. Kamu kena fahamlah apa yang Ustaz ajar ni. Ataupun daripada sumber-sumber yang lain. 1 sampai 10, kamu kena dah tahu. Kamu sepatutnya kamu dah tahu bilangan 1 sampai 10. 10 sampai 20. 20 sampai 30. Kamu dah tahu dah bilangan
tersebut dalam bahasa Arab, insya-Allah. Yang mana tak tahu tu boleh belajar, insya-Allah. Masa dan peluang masih ada lagi, insya-Allah. Okey, lafaz niat. Lafaz niat apa dia? Untuk solat maghrib. Usalli fardhal maghribi thalatha raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardhu maghrib. Thalatha, 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Macam biasa sembahyang hanyalah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, iaitu solat salatu al-isya'i. Solat lepas maghrib, solat isya'. Solat isya' lepas maghrib, solat isya'. Solat maghrib dengan solat isya' ni solat yang dilakukan pada waktu malam lah. Kalau subuh tu di awal pagi, kira pagi tu, awal pagi kamu bangun tidur kan. Kamu bangkit tidur, kamu bangun tidur tu, tiba-tiba bunyi azan. Solat tu solat subuh lah. Jangan pula kamu tidur petang. Sedau-sedau pukul 8.30 azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, dah subuh dah. Bukan. Kamu tidur petang. Kamu tidur lepas asar tu sampai pukul 8.30 malam. Tu bukan solat subuh. Tu solat ni isyak. Mana kamu dah tertinggal solat maghrib. Jadi kena qada solat maghrib tersebut dan mulakan solat fardhul isyak. Okey. Awwalu waqtiha, bermulanya solat isyak ni bila? Min mughibi asyafaqi al-ahmar. Apabila hilangnya cahaya kemerahan tersebut, maka bermulalah waktu isyak. Habis je maghrib, terus masuk isyak. Akhiru waqtiha, habisnya waktu isyak tu bila? Bi tulu'i fajri as-shadiq. Kita start semula daripada mula tadi, subuh tadi. Bila keluarnya fajar shadiq. Keluar fajar shadiq ni maksudnya waktu subuh dan berakhirnya waktu isyak. Keluarnya fajar shadiq ni menunjukkan habis terus waktu subuh. Tak ada tambah-tambah lagi dah. Okey, tambah 5 minit lagi dah. Tak ada. Bila keluarnya cahaya shadiq ni terus habis subuh dan bermulanya waktu solat, habisnya solat isyak, bermulanya solat subuh. Adadu rakaati. Ar-rakaati. Bilangan rakaat ni berapa? Sama juga dengan solat zuhur, asar dengan isyak, iaitu 4 rakaat. Arba'u rakaatin. 4 rakaat. Lafzu an-niyati, lafaz niat solat isyak ni. Usalli fardhal isya'i 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardhul isya' 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey. Habis. Okey, kita sembahyang subuh. Okey, subuh yang pertama. Zuhur yang kedua. Ini ikut turutan yang Ustaz bagi ni lah. Kalau sebenarnya kita bermula hari ini iaitu bermula pada waktu maghrib sebenarnya. Tapi Ustaz bagi sini bermula pada subuh lah. Okey. Kita start subuh. Kita kira berapa solat yang kita wajib yang kita perlu lakukan. Yang pertama subuh. Yang kedua zuhur. Yang ketiga asar. Yang keempat maghrib. Yang kelima isyak. Lepas isyak subuh semula. Tu kira dah masuk hari yang lain pula. Kita bermula semula dengan subuh. Subuh sampai isyak. Lepas tu mula balik subuh sampai isyak. Itu mula. Maknanya kita hanya yang diperintah oleh Allah Subhanahu Taala kepada kita, pada hamba dia yang Islam, yang Muslim, hanyalah 5 kali sembahyang, 5 waktu sembahyang. Sebab tu kat sini yang Ustaz ajar ke kamu sebentar tadi ni, iaitu waktu-waktu solat yang wajib. Waktu solat yang wajib. Solat subuh sampailah yang Ustaz terangkan tadi, sampai waktu isyak. Ada 5 waktu sehari semalam. Dalam tempoh 24 jam tu, kamu kena solat 5 kali. 5 waktu. Yang berbeza. Solat yang berbeza. Rakaat yang berbeza. Niat yang berbeza. Jangan sama semua. Zuhur, saya tak nak. Ustaz, saya nak buat minggu ni subuh belaka. Waktu zuhur bukan waktu subuh. Waktu asar bukan waktu subuh, tak boleh. Ataupun lepas tu minggu
esok saya nak buat Zuhur semua Ustaz. Tak boleh. Cukup 5 hari kamu ulang benda sama, tak boleh. Dia kena buat mengikut yang dianjurkan ataupun yang disuruh oleh Allah SWT. Satu hari kamu mesti buat subuh di awal waktu, tengah hari zuhur, lepas zuhur asar, lepas azhar dan nak tenggelam matahari tu buat maghrib, dah habis maghrib kena buat isyak, dah tu tidur. Waktu isyak tu panjang sampai waktu subuh. Waktu subuh habis dia waktu isyak tu sambung balik untuk hari yang kedua iaitu solat subuh. Macam tu dah kitaran kehidupan kita sampailah kita meninggal, sampailah kita mati. Okey, untuk menjelaskan lagi macam mana penerangan Ustaz berkenaan dengan masuknya waktu, habisnya waktu solat tersebut. Okey, jom kita sama-sama kita tonton video ini. Jom. Solat yang diwajibkan ke atas orang Islam sebanyak 5 kali sehari pada waktu-waktu tertentu. Solat tersebut ialah yang pertama, solat subuh 2 rakaat. Yang kedua, solat zuhur 4 rakaat. Yang ketiga, solat asar 4 rakaat. Yang keempat, solat maghrib 3 rakaat. Dan yang kelima, solat isyak 4 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Solat subuh 2 rakaat. Masuknya waktu subuh apabila terbit fajar shadiq. Terbit fajar shadiq bermaksud kelihatan cahaya putih yang mula keluar sepanjang garisan melintang bumi. Oleh itu, apabila masuk waktu subuh, cahaya putih akan mula kelihatan di langit. Berakhirnya waktu subuh apabila terbit matahari. Terbit matahari adalah dari arah timur atau waktu ini dikenali sebagai waktu syuruk. Pada waktu ini, cahaya kuning keperangan matahari mula kelihatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Solat zuhur 4 rakaat. Masuknya waktu zuhur bermula dari gelincir matahari dan terbentuk sedikit bayang-bayang. Gelincir matahari adalah dari kedudukan tengah langit. Pada waktu ini, jika ditegakkan sebatang kayu, akan terbentuk sedikit bayang-bayang. Berakhirnya waktu zuhur apabila bayang-bayang sama panjang dengan objeknya. Solat asar 4 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuknya waktu asar apabila kelihatan bayang-bayang lebih panjang daripada objeknya. Berakhirnya waktu asar apabila terbenam matahari dari arah barat. Solat maghrib 3 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Esoknya waktu maghrib apabila terbenam matahari keseluruhannya. Pada waktu ini berlaku perubahan warna langit bermula dengan warna kuning, diikuti oranye dan merah. Berakhirnya waktu maghrib apabila hilang cahaya merah di sebelah langit barat. Pada waktu ini, langit akan kelihatan lebih gelap. Solat Isya 4 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bermulanya waktu Isya apabila hilang cahaya merah di sebelah langit barat. Pada waktu ini, langit akan kelihatan gelap hingga cahaya bintang begitu jelas kelihatan. Berakhirnya waktu Isya apabila terbit fajar shadiq. Ringkasannya seperti berikut. Niat solat subuh. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Niat solat subuh. Usolli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Niat solat zuhur. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Niat solat zuhur. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Niat solat asar. Usolli fardhu asri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat
kerana Allah Ta'ala. Niat solat asar. Usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Niat solat maghrib. Usalli fardul maghribi thalatha raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Niat solat maghrib. Usalli fardul maghribi thalatha raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Niat solat isya. Usalli fardul isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isya' 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, Alhamdulillah, tu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baik. Minggu hadapan kemungkinan Ustaz akan bagi soalan lah. Sebab apa? Sebab kita pun dah nak penghujung buku. Kita dah nak habis buku dah sebenarnya. Pejam tak pejam, jelik tak jelik, kita dah nak habis dah. Kita dah hampir habis dah tajuk silibus kita yang dalam buku. Okey, sebab dalam PDPR ni, pembelajaran cara PDPR ni ada kalanya dia agak laju berbanding dengan PDP dekat sekolah. PDP dekat sekolah mungkin agak lambat dan lebih memahami, budak lebih faham dah, kamu semua lebih faham dah dalam pembelajaran dekat sekolah berbanding dalam pembelajaran secara PDP berbanding dengan PDPR ni. Okey, baik. Okey, tu saja. InsyaAllah minggu depan tu lah Ustaz akan bagi soalan. Jadi soalan tu dalam bahasa Arab lah kan. Soalan tu dalam bahasa Arab. Jadi kamu boleh rujuk lah. Soalan arahan dia senang-senang saja. Arahan dia sama juga macam tajuk, cuma ada tambah belakang-belakang, yang depan tu ada tambahan sikit lah. Contoh ma, kaifa, kam, macam tu lah belakang-belakang yang di bahagian depan tu. Kamu boleh rujuklah buku teks ataupun nota-nota yang Ustaz bagi sebelum ni. Okey. Itu saja daripada Ustaz sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan video kali ini memberi manfaat kepada kamu insya-Allah.